Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua murid Lima Putih. Hari ini cikgu nak ajar mengenai tambah tolak pecahan. Tambah tolak pecahan ni cikgu yakin kamu dah belajar dah waktu darjah 4 dulu. Cuma kita nak revise sahaja. Kita nak ingat balik macam mana tambah tolak pecahan ni sebenarnya. Okey, biasanya kalau pecahan, kita mesti akan ada satu bahagian daripada keseluruhan kita. Contohlah kalau pecahan tu kita ada satu kek. Okay. Cikgu potong kek tu jadi 4 bahagian. Cikgu ambil satu bahagian, jadi akan jadi 1/4. Dan keseluruhan dia adalah satu kek. Satu bahagian tu adalah sebahagian daripada keseluruhan. Okay, kalau kamu tak faham, tengok ni. Semalam cikgu beli pizza. Cikgu beli pizza. Ni pizza size regular lah. Cikgu nak share dengan family cikgu. Satu pizza tu dia potong kepada 6 bahagian yang sama saiz. 6 bahagian sama saiz. Kita tengok. Sama saiz tak semua ni? Sama. Ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagian. Dipotongkan kepada 6 bahagian. Lepas tu cikgu rasa bila dah tengok pizza tu cikgu tak tahan lah. Cikgu nak ambil satu bahagian. Ambil satu bahagian. Jadi, berapa banyak pizza yang cikgu ambil? Satu bahagian daripada 6 bahagian. Kenapa? Okey, kalau kamu nak ingat, kita ingat balik. Kalau pecahan bermaksud sebahagian daripada keseluruhan. Mana sebahagian tu? Yang cikgu lorek lah. Yang cikgu lorek, yang cikgu ambil. Keseluruhan adalah semua sekali. Sebahagian ni adalah satu ni. Keseluruhan adalah semua sekali. Ada berapa jumlah dia. Jadi bahagian cikgu ambil adalah 1, keseluruhan dia adalah 6. Tapi satu pizza bersamaan dengan berapa? Berapa bahagian? 6 bahagian. Keseluruhannya 6. Jadi 6/6 sama dengan 1. Okey. Yang ni pula. Cikgu nak tengok kamu ingat ke tak? Berapa bahagian pizza yang ditunjukkan pada gambar pertama? Ada 3/6. Yang kedua, 1, 2. 2 bahagian daripada berapa keseluruhan? 6. 2/6 bahagian. Yang ketiga pula, ada berapa bahagian yang ditunjuk? Ada 4 bahagian pizza daripada keseluruhannya adalah 6. Okay. Boleh tak kita permudahkan lagi pecahan ni? Boleh ke tidak? Kita tengok pecahan ni. Dia ada 3/6. Boleh permudahkan lagi? Macam mana kita nak tahu dia boleh permudahkan ke tak? Okay, kalau kedua-dua nombor ni boleh dibahagikan dengan nombor yang sama, maka dia boleh dipermudahkan lagi. Okay, nombor yang sama, contohlah nombor 6 boleh bahagi dengan nombor 3. 3 pun boleh bahagi dengan nombor 3. Jadi kita bahagikan dengan nombor yang sama. 3 bahagi 3, 6 bahagi 3, kita akan dapat 3 bahagi 3 sama dengan 1, 6 bahagi 3 sama dengan 2. Bila kita bahagikan bawah, yang atas pun kena bahagi. Sama juga dengan darab. Kalau kita darab yang bawah, atas juga kena darab. Okay, tengok pula 2/6. 2/6. Boleh dikecilkan lagi? Boleh dimudahkan lagi tak? Cikgu tengok 2. Dia ada nombor 2. 2 boleh bahagi dengan 2. 6 boleh bahagi dengan 2 tak? Boleh. Jadi kita bahagi dengan 2. Bawah pun kena bahagi dengan 2. Dapat 1/6 bagi 2. 3. Boleh kecilkan lagi? Tak boleh. Tengok pula yang ni. 4/6. Cikgu tengok ada nombor 4. Cikgu tengok ada nombor 6. 4 boleh bahagi 4. 6 boleh bahagi 4? Tak boleh. 4 boleh bagi 6? Tak boleh juga. 6 boleh bagi 4? Tak boleh. Jadi sifat apa yang kita boleh gunakan untuk dibahagikan? Nombor apa yang dua-dua nombor ni boleh bahagi dengan nombor tu? Nombor 2. Atas bahagi 2, bawah bahagi 2. Cikgu bagi clue lah. Kalau kita tengok ni nombor genap. Nombor genap nombor apa? Nombor 2, 4, 6, 8, 10. Tu adalah nombor genap. Bila ada nombor genap, kamu cek dulu boleh ke tak
dibahagikan dengan nombor 2. Apa yang lebih baik? Atas ni pun nombor genap. 4 nombor genap, 2 nombor genap, 3 nombor genap? Bukan. Jadi bila 2 nombor genap, boleh bahagi dengan nombor 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Boleh kecilkan lagi? Tak boleh. Okay. Cikgu nak tengok kamu ingat ke tak nama-nama pecahan ni? Okay. Kalau yang duduk di atas per, okay, yang ni per, ni dipanggil per. Kalau yang duduk di atas per, kita panggil apa? Nombor 1 ni, kita panggil pengangka. Okay, yang duduk di bawah per, kita panggil penyebut. Okay, kalau cikgu tambah 1 nombor dekat depan pecahan ni, dia akan jadi pecahan wajar. Okay. Apa? Kalau yang ni pengangka, yang ini penyebut, nombor 4 kita akan panggil apa? Kita panggil nombor bulat. Okay. Macam mana kita nak tukar nombor bulat kepada nombor pecahan? Ingat tak tadi cikgu cakap satu pizza tu bersamaan dengan 6/6. Kalau nombor 4 pula bersamaan dengan berapa? Macam mana kita nak jadikan bentuk pecahan nombor 4? Kita perkan dengan 1. Apa-apa nombor perkan dengan 1 akan dapat nombor ni balik. Contoh nombor 2. Cikgu buat 2/1. Per tu apa? Per tu bahagi. 2 bahagi 1 akan dapat 2 balik. Jadi boleh guna per. Kalau dia minta 4 ni nak dijadikan pecahan, perkan dengan 1. Okey, macam cikgu cakap tadi, bentuk ni adalah bentuk pecahan wajar. Macam mana cikgu nak tukar jadi pecahan tak wajar pula? Pecahan tak wajar macam mana? Ingat lagi tak? Pecahan tak wajar adalah apabila pengangkanya adalah lebih besar daripada penyebut. Pengangkanya adalah lebih besar daripada penyebut. Okey, macam mana? Contoh pengangka lagi besar. 9/8, 5/3. Lagi apa? 3/2. Ni semua nombor atasnya adalah lagi besar daripada nombor bawah. Okey, macam mana cikgu nak tukar nombor ni jadi nombor pecahan tak wajar? Caranya mudah saja. Yang bawah awak kena darabkan dengan nombor bulat. Lepas tu tambahkan dengan 1. Macam mana? 4 darab berapa? 2. Okey, buat yang tu dulu. Lepas tu tambahkan dengan 1. Perkan dengan penyebut tadi. Penyebut tadi berapa? 2. Jadi akan dapat 8 tambah 1/2 sama dengan 9/2. Ada cara lain tak? Ada cara lain. Macam mana? Cikgu buat 4 tadi. 4 tadi cikgu cakap apa? 4/1. 4/1. Tambahkan dengan 1/2. Tapi kita tak tambah lah sebab bawah ni penyebut dia tak sama. Hukum tambah tolak pecahannya pertama-tamanya. Tak boleh tambah tolak kalau penyebutnya tak sama. Jadi kalau tak sama kita buat apa? Kita tukarkan penyebutnya menggunakan sifir yang ada. Sifir yang ada maksudnya kita based on sifir 1, kita tengok sifir 1 dan sifir 2. Ada tak nombor yang sama yang ada pada sifir 1 dan sifir 2? Nombor 2. Jadi cikgu nak tukar jadi 2-2. Cikgu tak boleh, cikgu kena juga tukar penyebut dia jadi penyebut yang sama. Darab. Jadi 1 darab 2 akan dapat 2. Dia akan dapat penyebut yang sama dengan pecahan yang kedua. Bila kita darab yang bawah, macam tadi cikgu cakap, bila darab bawah, atas pun kena darab. Jadi kita akan dapat 2 darab 4, 8. Perkan dengan penyebutnya 2 darab 1, 2. Tambah dengan 1/2 sama dengan
8 tambah 1 per 2. 8 tambah 1 berapa? 9 per 2. Sama tak? Sama. Okay, ni pula cikgu nak terus pergi kepada tambah pecahan. Okay, ni ada Mak Arif ni. Dia masak lempeng. 2 pinggan. 1 pinggan untuk si Arif, 1 pinggan untuk adiknya. Okay. Arif cakap apa? Ibu, sedapnya bau lempeng pisang ni. Dia beralas-alas ni. Macam awak lah. Awak pun kalau nak makan apa-apa, awak cakap, sedapnya benda tu, sedapnya benda ni. Tapi sebenarnya awak nak cakap apa? Boleh tak saya nak sikit? Lepas tu mak dia cakap apa? Makanlah Arif, ambillah 1 bahagian ni. Dia cakap 1 bahagian je. Bukan 1 lempeng. 1 bahagian lempeng. Okay, lepas tu adik dia tengok abang dia ambil 1. Dia pun cakap, Ibu, saya ambil 3 daripada 4 potongan lempeng ini untuk bekalan ke latihan sukan. Dia nak bawa banyak lah pergi latihan sukan tu. Dia takut dia pergi latihan nanti, dia balik, dah habis dah lempeng. Jadi dia bawa siap-siap. Okay. Jadi soalan ni apa? Soalan dia tanya, berapa jumlah lempeng yang telah diambil? Jumlah lempeng. Okay, tengok Bila awak jumpa perkataan jumlah, ia bermaksud tambah, campur. Dia nak jumlahnya, tambah ataupun campur. Lempeng yang telah diambil. Maknanya, lempeng yang abang ni makan, dengan si adik ni bawa pergi latihan sukan. Okay. Macam mana kita nak tambah? Kita tengok dulu. Abang ambil 1 bahagian daripada berapa bahagian? Kita tengok dekat dia punya pinggan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mak dia potong 6 dan dia ambil 1 bahagian. Kita tengok pinggan abang. Ada 6 bahagian, betul? 6 bahagian sama saiz, betul? 6 bahagian. Dia ambil 1 bahagian. Dia makan 1 bahagian. Jadi berapa pecahan yang berapa lempeng yang abang dah ambil? 1/6 daripada lempeng yang mak dia masak. Yang adalah yang dari pinggan tersebut. Okey, kita tengok adik dia pula. Adik dia cakap apa? Ibu, saya ambil 3 daripada 4 potongan. Dia dah sebut dah 4 potongan. Maksudnya lempeng pada pinggan yang kedua, mak dia potong 4. Pinggan adik ada 4 bahagian, 4 potongan lempeng. Okey. Dan dia ambil berapa? Saya ambil 3 daripada 4 potongan. Jadi kita lorekkan 3. 1, 2, 3. 3 per 4. 3 bahagian yang dilorek daripada keseluruhan. Keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 bahagian. Tapi dia nak apa? Soalan nak apa tadi? Soalan nak jumlah. Kalau jumlah, kita kena tambah. Jadi kita tambah 1/6. Ini tambahkan dengan 3/4. Jom kita tengok. 1/6 tambah dengan 3/4 lempeng. Nak tahu berapa banyak yang si adik-beradik ni dah ambil, dah makan. Boleh tak kita tambah terus? Cikgu nyanyi tadilah. Hukum tambah tolak pecahan yang pertama-tamanya. Tak boleh tambah tolak kalau penyebutnya tak sama. Jadi kalau tak sama kita buat apa? Kita tukarkan penyebutnya menggunakan sifir yang ada. Sifir apa yang ada? Kita tengok sifir. Penyebutnya apa? 4 dan 6. Kita tengok sifir 4 dan 6. Okay. Nombor apa yang ada pada jawapan sifir 4 ini ada juga pada sifir 6. Kita tengok nombor 4 ada pada sifir 6? Tak ada. Nombor 8 ada pada sifir 6? Tak ada. Nombor 12 ada pada sifir 6? Ada. Mana? 2 darab 6 sama dengan 12. 3 darab 4 sama dengan 12. Jadi jom kita tukarkan dulu penyebutnya. Macam mana kita tukar? 1/6 darabkan dengan berapa? Nak samakan 12? Darab dengan 2. Bila bawah darab 2, atas darab 2 juga. Tambahkan dengan 3/4. Kena darab berapa ni untuk sama dengan 12? Darabkan dengan 3. Yang atas pun kena darabkan dengan 3. Jadi kita akan dapat 2 darab 1, 2. 6 darab 2,
12 tambah 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. Okay. Bila penyebut dah sama, kita boleh terus tulis kat bawah ni 12. Sebab dua-dua dah sama, tak perlulah nak ulang-ulang. Okay, lepas tu kita buat 2. Pengangka dia berapa? Tambah 9. Akan jadi 11 per 12. Okay, ni jawapannya. Boleh kecilkan lagi? Tak boleh. Macam mana cikgu tahu? Cikgu, kalau macam kamu boleh gunakan kotak sifir darab untuk awak yang belum mahir sifir lah. Cikgu bagi kotak sifir darab. Kotak sifir darab ni, okay, cikgu ajarlah macam mana nak guna. Macam tadi cikgu cakap 11 per 12. Macam mana nak tahu yang termudah ke belum? Kamu cari nombor 11. Ada tak nombor 11? Tak ada. Cari pula nombor 12. Nombor 12. Ni ada nombor 12. Ada lagi tak nombor 12? Ada. Ada lagi tak nombor 12? Ada. Lepas tu, atas nombor 12 ni tadi, pengangka ni berapa? 11. Kita tengok atas 12 ni. Ada tak nombor 11? Tak ada. Yang ada nombor 9, 6, nombor 3. Yang ni pula. Atas ni nombor 8, nombor 4. Yang ni, atas ni nombor 6. Tak ada nombor untuk nombor 11. Jadi, ini adalah yang paling mudah. Yang termudah. Pecahan termudah. Cikgu bagi contoh lain lah. Cikgu bagi contoh, cuba cari pecahan termudah bagi 8 per 16. Okay, cari nombor 8. Ada tak nombor 8? Cikgu nampak 1 nombor 8. 2 nombor 8. 3 nombor 8. 4 nombor 8. Okay. Lepas tu, tengok bawah 8 ni. Ada tak nombor 16? 8 ni ada nombor 9 dengan 10. Tak ada nombor 16. Yang bawah ni ada tak nombor 16? Ada. Yang ni ada nombor 16. Yang lain ada nombor 18. Ni pun ada juga nombor 16. Nanti lagi nombor 16. Ni ada juga nombor 16. Jadi, kalau jadi macam ni, kamu nampak ada 3 kolom, 3 lajur yang ada nombor, maksudnya dia ada dua-dua nombor lah. Ada nombor 8, ada nombor 16. Nombor 8 dan nombor 16. 8 dengan 16. Kamu ambil yang paling dekat. Yang paling dekat. 8 dengan 16 tu jarak dia paling dekat. Maksudnya dekat sini. 8 per 16. Okey. Macam mana nak tahu pecahan termudah dia? Kamu tengok yang atas sekali kat kolom biru ni. Ni adalah nombor yang dia perlu bahagi. Nombor 8. Jadi kamu bahagikan dengan 8. Bagikan dengan 8. Akan dapat 8 bagi 8. 1. 16 bagi 8. Berapa? 2. Betul tak? Macam mana cikgu nak tahu betul ke tak? Kamu tengok ni. Dari nombor 8 ni. Tengok terus ke kiri. Dekat baris yang ada warna kuning. Dia tunjuk nombor berapa? Nombor 1. Tengok pula nombor 16. Pergi dekat baris yang warna kuning. Ada nombor berapa? Nombor 2. Jadi 1 per 2. Sama? Sama. Cikgu bagi lagi contoh lain. Satu lagi contoh lain. Okay, cikgu padam dulu. Okay, satu lagi contoh lain. Cikgu bagi. Cikgu bagi 4 per 8. Nombor 4, cari nombor 4, ni nombor 4, ni nombor 4, ni nombor 4. Per 8. Ni ada nombor 8, ada nombor 8, ada nombor 8, ada nombor 8. Jadi mana paling dekat nombornya adalah kepada kotak nombor 4. 4 per 8 pada kotak nombor 4. Tengok hujung dia adalah nombor 1. Hujung nombor 8 ni belah kiri adalah nombor 2. Sama dengan 1 per 2. Cikgu nak cek betul ke tak ni kotak ni? Macam mana? Tengok paling atas nombor 4 pada baris yang ada warna biru ni, nombor 4. Jadi cikgu buat 4 per 8 bahagi dengan 4. 8 pun bahagi dengan 4 akan dapat 4 bagi 4 sama dengan 1. 8 bagi 4 sama dengan 2. Sama tak? Sama. Okey, ni cikgu bagi kotak sifir darab ni nantilah dalam WhatsApp group untuk kamu. Tengok sendiri macam mana nak guna, kamu explore sendiri. Okey, yang ni.
Cikgu nak tambahkan 1, 1/4. Tambah 2, 1/2. Macam mana cikgu nak tambah? Cikgu lukis dululah awal-awal untuk bagi awak nampak. Okey, yang untuk warna merah adalah 1, 1/4. Untuk warna hijau, 2, 1/2. Okey. Macam mana cikgu nak tambah? Macam tadi cikgu nyanyi, cikgu kata kalau penyebut dia, kalau kita nak tambah tolak, penyebut kena sama. Sama tak penyebut ni? Fraction dia, pecahan dia sama tak? Per benda yang sama tak? Tak sama. Satu bahagi per 4, satu lagi per 2. Jadi macam mana cikgu nak samakan? Cikgu kena tukarkan lah. Cikgu kena tukarkan 2 ni jadi 4. Macam mana nak tukarkan? Darab 2, atas pun darab 2. Bila darab 2, 1/2 ni dia akan jadi berapa? 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Dia akan jadi 2/4. Cuba kita tengok. Yang hijau ni dia dah tak jadi 1/2, dia jadi 2/4. Tapi lorekan dia tempat yang sama tak? Tempat yang sama. Sebelah separuh, yang ni pun separuh. Tapi yang ni 2/4. Ni 1/2. Kenapa sama? Sebab bila 2/4 ini dipermudahkan, dia akan dapat 1/2. Kita bahagi 2, akan dapat 1/2. Jom kita tengok balik. Kalau kamu tengok yang tadi, 2/4. 2/4 mana? 2/4 sini, 2/4. Paling kiri, 1/2. Sebab bahagi dengan nombor 2. Jadi, sama tak? Sama. Okey. Lepas tu, cikgu nampak yang separuh ni, kalau kita pindahkan kat sini pun boleh. Sebab apa? Sebab dia ada ruang kosong. Dia ada ruang kosong. Kita boleh letak dekat sini. Jadi, cikgu pun letaklah kat situ. Hijau tu letak situ. Jadi, akan dapat 3. Berapa? 1, 2, 3, 4. 3 per keseluruhan 4. Okey, kalau cikgu tak nak guna cara ni lah. Cikgu nak guna cara kira-kira biasa je. Macam mana? Cikgu buat 1, 1/4 tambah 2, 1/2. Ni soalan dia. Ni soalan dia. Tengok rusa ni cakap apa. Tambahkan nombor bulat dahulu, kemudian cari penyebut sepunya bagi 4 dan 2. Penyebut sepunya dan bagi 4 dan 2 tadi, inilah yang kita darab dengan 2 tu. Okey, jadi kita tambahkan nombor bulat dahulu. Nombor bulat yang ada nombor apa? Ini nombor bulat sebab dia duduk kat depan pecahan. 1 tambah 2. Tambahkan dengan ni. Yang tambahkan dengan ni. 1/4 tambahkan dengan ni. 1/2. Tapi pecahan dia punya penyebut tak sama. Jadi kita kena samakan. Darab dengan 2. Darab dengan 2. Akan dapat 1 tambah 2 tambah 1/4 tambah 2/4. Kita tambah dulu nombor bulat. Tambah nombor bulat yang ni lah. 1 tambah 2 jadi 3. Tambah pula yang ni dengan yang ni. 1 tambah 2 jadi 3. 4. Yang bawah tak perlu. Tambah sebab penyebut dia sama. Jadi per dengan 4. 3 tambah 3/4 sama dengan 3, 3/4. Sama tak jawapan? Sama. Okay, yang ni pula. Cikgu ada 1 jug dengan 1 cawan. Cikgu nak buat apa? 1 jug tu ada 1 3/4 liter. Satu lagi ada 5/8 liter. Apa perbezaan 1 3/4 liter dengan 5/8 liter? Okay, kamu tengok bila ada perkataan beza, kamu nampak je perkataan beza ni, perkara pertama yang kamu kena ingat, penolakan, tolak, minus, subtract, semua tolak. Okay. Macam mana kamu nak tolak? Untuk tolak, tulis balik 1 3/4 tolak dengan 5/8. Bila nampak perkataan beza ni, yang besar tolak yang kecil. Yang besar mana? Mana yang besar?
Yang ni lah yang besar sebab dia ada nombor 1 kat depan. Yang ni tak ada nombor 1. Jadi 1/3/4 tolak 5/8. Jom kita tengok cara kira-kira. Per 4 tolak berapa? Tolak 5/8. 5/8. Tapi ada masalah yang kat bawah tu, penyebut dia tak sama. Jadi kita kena tengok sifir yang ada dua-dua ni. Sifir apa? Sifir 4 dan sifir 8. 4 dan sifir 8. Tolak. Jadi nombor apa yang ada pada sifir 4 ni? Ada juga pada sifir 8. Ada nombor 8. Jadi 3 ni darabkan dengan 2. 4 darab dengan 2 akan jadi 6/8. Kenapa 6? 3 darab 2. Tolakkan dengan 5/8. Jadi kita akan dapat 6 tolak 5/8. Kenapa boleh gabung ni? Sebab dua-dua penyebut dia adalah sama. Jadi akan dapat 1/8. Kalau macam ni pula macam mana? Okey, macam tadi ingat Rusa tadi cakap apa? Dia kata kita buat dulu, kita kumpul dulu yang nombor bulat. Okey. Tapi kat sini masalah dia apa? Penyebut dia tak sama. Samakan dululah penyebut dia, senang sikit. Dia melibatkan sifir 3 dan sifir 6. Nombor apa yang ada pada dua-dua sifir? Nombor 6 gandaan sifir sepunya. Jadi kita kena darabkan dengan 2. Yang ni pun darabkan dengan 2. Akan dapat 4 tolak 2. 2/6 tolak 1/6. Akan dapat, kita buat dulu yang depan lah. Kita buat dulu dua nombor. 4 tolak 2, 2/6. Berapa? 4 tolak 2, 2. 2/6 stik. Tolakkan dengan yang ni berapa ni? 1/6. So kita tolakkan. Ni nasib baik penyebut dia sama. Bila penyebut dia sama, itu boleh terus je tulis 2 tolak 1/6. Akan dapat 2. Berapa 2 tolak 1? 1/6. Siap. Okay. Macam mana pula kalau dia dapat operasi bergabung? Macam mana kalau dapat operasi bergabung ni? Operasi bergabung bila ada tambah dan ada juga tolak. Jadi kita buat dulu yang depan ni. Cumanya kita kena samakan dululah dia punya penyebut. Samakan penyebut macam mana? 2 tambah 1/3 tolak 1/6. Nak samakan penyebut kena macam tadi. Sama je dengan tadi. Darab 2, darab 2. Darab 2. So, cikgu tulis 2 tambah 2/6 tolak 1/6. Kita buat yang depan dulu. 2 dulu. 2 tambah 2/6 akan dapat 2/6. Tolak 1/6 akan dapat 2 atas dia tolak penyebut dia sama 6 akan dapat 1/6. Okey, untuk senang cikgu nak tunjuk ni. Ni 2. 2 yang ini. Ada 2 bahagian. 2 keseluruhan. So cikgu tambah lagi 1. 1/3. Ni cikgu tambah. Jadi bila cikgu tambah, macam tadi cikgu tambah, dia akan dapat 2. 2 tambah 1/3 dapat 2 1/3 lah. Tapi dalam ni kita bukannya guna operasi tambah sahaja. Kita ada tolak juga. Kita nak tolakkan dengan 1/6. Kita bukan nak tambah 1/6. Kalau kita tambah 1/6, kita buatlah lagi 1 sini. Kita buat sini, kita bahagi 6 bahagian. Kita bagi 6 bahagian. Lepas tu kita tambah. Bukan. Cikgu bukan nak buat yang tu. Cikgu nak buat macam mana? Cikgu nak kita
tolak daripada bahagian yang dah ada ni, bahagian yang kita dah tambah. Jadi, cikgu nak pecahkan kepada 6 bahagian pada salah satu jalur ni. Cikgu pilih cikgu nak pecahkan pada 1/3 lah sebab dia ada dia dah ada 3 bahagian. Cikgu jadikan dia 6 bahagian pula. Macam mana cikgu jadikan 6? Sebab 1/3 sama dengan 2/6. Jadi samalah tadi, yang tadi kita lorekkan 1 bahagian. Sekarang kita lorekkan 2 bahagian. Kenapa 1/3 sama dengan 2/6? Nampak tak ni cikgu buat 1/3 ni? Cikgu tukar, cikgu darab 2, cikgu dapatkan 2/6. Samalah. Cikgu darab ni akan jadi 2/6. Tadi ada 3 bahagian je. Sekarang ada 6 bahagian. Tadi ada 1 bahagian berlorek, sekarang ada 2 bahagian berlorek. Okey. Lepas tu cikgu nak kena tolak 1/6 bahagian je. Jadi cikgu pun loreklah 1/6 bahagian ni. Sebab cikgu nak buang lah. Cikgu tak nak, cikgu nak tolak, cikgu nak buang. Sekarang ada berapa bahagian je yang ada warna kuning? Kita ada 2, ni 1, ni 1, ni 1/6. Jadi bila kita tambah 1 tambah 1 tambah 1/6 akan dapat 1 tambah 1 berapa? 2. Tambah 1/6, 2. 1/6. Sama tak jawapan ni dengan jawapan ni? Sama. Okey, jadi cikgu dah terang dah semua. Cikgu nak kamu buat latihan. Okey, nanti cikgu akan bagi satu latihan, satu lembaran kerja lah dekat WhatsApp. Okey, murid-murid kena jawab semua bahagian yang cikgu bagi ni. Nanti kamu snap dan dan kamu hantarkan balik jawapan kamu di grup WhatsApp yang ada Cikgu Syazana. Dan kalau tak faham, kena tanya. Kalau tak faham, kamu jangan malu untuk tanya cikgu. Cikgu akan usaha untuk bantu kamu lah. Kalau kamu malu nak tanya dekat grup WhatsApp, kamu boleh PM je cikgu. Kamu tulis, cikgu saya siapa. Saya tak faham yang ni, boleh tak cikgu terang? Nanti cikgu boleh terangkan. Okay, lepas tu siapa yang banyak tanya, siapa yang jawab soalan betul, siapa yang tunjuklah dia minat nak belajar dengan cikgu ni, cikgu akan bagi 1 bintang. 1 bintang ni untuk apa? Cikgu sediakan 1 papan ganjaran tau. Setakat ni cikgu bagi semua 1 bintang sebab cikgu dengar kelas 5P ni sangat bagus. Semua dengar kata cikgu sebelum ni cikgu Syikin. So semua buat latihan, semua naklah belajar matematik ni. Jadi cikgu bagi 1 bintang. Kalau kamu tunjuk yang kamu semangat, kamu nak belajar, cikgu akan tambah 1 lagi bintang. Contohlah Darwish ni dia tanya banyak cikgu, dia nak faham. Cikgu akan tambah 1 lagi bintang. Lepas tu Iskandar pun 1 lagi bintang. Salman pun 2 bintang. Nanti bila hujung bulan, cikgu akan kira siapa paling banyak bintang, dan orang yang paling banyak bintang tu cikgu akan bagi hadiah pada hujung bulan. Okey tak macam tu? Okey, itu sahaja daripada cikgu. Selamat menjawab. Sekian, terima kasih.